Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama-sama lagi hari ini. Okay, jadi aku nak berkongsi sikit berkaitan luahan hati Iswadi Moni. Luahan hati Iswadi Moni tentang pemergian arwah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Sangat-sangat rasa sedih kan, kita nampak pemergian dia tu memang kita nampak di dalam perjuangan dia, macam di dalam usaha dia untuk membantu rakyat menyelesaikan masalah rakyat dan juga usaha untuk menstabilkan harga barang. Alhamdulillah kan, kita pun agak sedih lah, agak terkilan kan, rasa memang macam mana, rasa ni lah. Alhamdulillah dengan sakit dia tu hanya ambil masa 2 hari saja kan. Sebab kita boleh tengok kematian seseorang ni macam-macam jenis dan pelbagai kesusahan. Ada yang mati, ada yang meninggal dunia hanya ambil tempoh masa yang singkat. Dia sakit terus dia meninggal. Ada setengah orang sampai bertahun-tahun dia kena hadap kesusahan, dia kena hadap kesakitan. Ada setengah orang ambil tempoh masa yang lama. Ada setengah orang dalam masa beberapa hari terus Allah dah ambil nyawa dah. Jadi alhamdulillah kita boleh tengok keperitan kesakitan dia tu hanya ambil masa yang singkat. Berbeza dengan setengah orang sampai bertahun-tahun kan, duduk terbaring sakit kan, perlu menerima rawatan daripada hospital terlalu lama, ambil tempoh jangka masa yang panjang kan. Jadi alhamdulillah dia pun sebagai seorang YB, seorang menteri yang betul-betul kita tengok setiap hari dia buat kerja, dia memikirkan sehingga kan orang rumah dia pun bercakap biasa dia pergi dia akan balik, tapi kali ni dia pergi dia tak balik. Jadi jom kita bersama-sama kita layan perkongsian daripada Iswadi Moni. Sebab Iswadi Moni ni dia dia dalam masa YB arwah ni jadi menteri, jadi ada di dalam kerajaan, banyaklah dia dia macam bersama, berjumpa dengan Iswadi, dia macam bertemu dengan kawan-kawan. Jadi alhamdulillah, mari kita dengar luahan hati Iswadi Moni. Berita yang sangat mengejutkan berita yang sangat mengejutkan, seperti yang tuan-tuan maklum daripada title tajuk berita ni, iaitu YB Salahuddin Ayub telah pun disahkan meninggal dunia kira-kira pukul 9.23 malam tadi, 9.23 malam tadi, oleh anaknya. Dan berita tentang perkebumian sebagaimana dan sebagainya, nanti saya akan update lagi di dalam Facebook saya, dalam Twitter saya, dalam Facebook saya. Kita doakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sedekahkan Fatihah kepada beliau. Kita doakan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman, beramal soleh, di kalangan para solehin, para anbiya. Diampunkan segala dosa, kan? Diampunkan segala dosa beliau. Dan bagi saya lah, malam ni insyaAllah saya akan bercerita personal kisah saya dengan YB Salahuddin Ayub ni. Personal kisah saya. Ni kisah saya. Tonton mungkin ada kisah tonton, mungkin tonton kenal, tonton tak kenal. Saya mengenali YB Salahuddin ni bukan sebagai seorang menteri, tapi saya mengenali beliau sebagai seorang sahabat, sebagai seorang kawan. Dan YB Salahuddin ni adalah orang ketiga dalam tahun ini, kawan saya yang meninggal dunia. Orang ketiga meninggal dunia. Beliau telah berlaku pendarahan otak. 2 hari lepas, beliau dimasukkan hospital. Dia dalam program berceramah di Alustar, kan, dalam program berceramah di Alustar. Kemudian dia tak berapa sihat, dah masuk dalam bilik, muntah-muntah pada waktu itu menurut kata sahabat saya. Kemudian dibawa ke hospital, diperiksa, berlaku pendarahan. Kemudian doktor suggest untuk mengadakan pembedahan. Dan
tadi disahkan telah meninggal dunia pada kira-kira pukul 9.23 minit malam. Pada awalnya ada berita beliau telah meninggal dunia tapi dinafikan kerana belum ada kepastian. Doktor mengatakan masih lagi bernafas, jantung masih lagi berdegup. Kita menunggu sampai betul-betul final. Dan 9.23 tadi anak beliau Fatihah Salahuddin di dalam Facebook telah pun upload satu kenyataan mengatakan sah bahawa ayahnya telah meninggal dunia kira-kira 9.23 petang. Sebaik saja Dr. Zaliha melawat, I think mungkin beliau balik dan kejadian itu berlaku lah. Ajal maut Allah SWT tentukan. Malam ni saya cerita personally tentang YB ni dan bagaimana dia bagi saya ini personally lah, bagi saya dia telah melakukan yang sangat baik untuk negara kita dan bagi saya dia telah mendapat satu pengakhiran yang baik, husnul khotimah sebenarnya, satu kematian yang baik di mana dia telah berjaya, bagi saya lah, ini personally saya cakap, telah berjaya meninggalkan satu perkara yang insya-Allah jadi pahala buat beliau sehingga sampai bila-bila. Beliau menolong orang susah dengan program rahmah dan sebagainya. Dan kita kena teruskan lagi program ini. Dan beliau menginitiatekan perkara ini sehingga kita dapat satu idea rahmah. Orang susah boleh dapat diturun ke padang dan sebagainya. Dan saya share sikit kenapa saya kata dia sahabat sehingga akhir hayat dia. Saya dengan dia lah, InsyaAllah saya akan cerita. Baik, balik kembali cerita. Malam ni I'm actually overwhelmed sangat sebenarnya. So saya kena buat live juga, saya nak bawa berita ni. So saya tak boleh buat live lama, tapi saya ceritalah pengalaman saya dengan YB Salahuddin Ayub, tuan-tuan. 2 hari lepas YB Salahuddin dilaporkan telah dimasukkan ke hospital akibat pendarahan otak. Dr. sahkan Salahuddin alami pendarahan otak. Dr. pakar mengesahkan Menteri Perdagangan dan Kos Sara Hidup Datuk Salahuddin Ayub mengalami pendarahan otak. Sahabat beliau Syakirin Husna dalam satu kenyataan berkata Salahuddin kini sedang menjalani pembedahan di Hospital Bahiyah Alustar Kedah. Syakirin berkata dia dikejarkan kewat kecemasan kira-kira 10-15 malam dan mendapat rawatan setelah mengalami mual dan muntah-muntah. Pihak Menteri KDN akan memaklumkan mengenai perkembangan kesihatan beliau dari semasa ke semata, katanya. So hari ini telah keluar satu kenyataan daripada KDN, daripada kementerian sendiri. Kenyataan media pejabat Datuk Seri Salahuddin Ayub, sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita akan kembali. Alustar dengan penuh duka cita dan pilu adalah dimaklumkan bahawa Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Yang Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub telah mengembuskan nafasnya terakhir di Hospital Sultan Bahiyah Alustar, Kedah, 23 Julai 2023, iaitu tadi jam 9.23 malam. Jenazah Allahyarham sedang diuruskan untuk dibawa pulang ke rumah ibu Allahyarham di Kampung Serkat, Koping Tenggek, Tanjung Piai. Kopi Tenggek, Tanjung Piai. Pihak pejabat Menteri KPDN akan memberikan maklumat lanjut mengenai proses pengurusan jenazah dalam masa terdekat. Sehubungan dengan itu, pihak keluarga Allahyarham merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak dan ingatan yang diberikan terhadap Allahyarham selama ini. Keluarga Allahyarham juga ingin berterima kasih kepada semua doktor petugas di Sultanah Bahiyah Alustar. Semoga roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang beriman. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita semua yang beragama Islam, apa kata kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada beliau. Dan juga saya juga nak tunjukkan juga dua rakan saya juga ni yang meninggal dunia, pejuang. Ini bukan baru-baru ni lah. Ini beliau meninggal kira-kira 18 April yang lalu. Saudara Salzali bin Muhammad daripada Keadilan Melaka, Ketua Penerangan Masjid Tanah Melaka. Kemudian Saudara Nelson Rizal bin Razmi meninggal dunia 18 April juga. Dua sahabat saya dalam tempoh lebih kurang masa sama meninggal dunia. Dan insyaAllah apa kata kita ambil masa sedikit untuk yang bukan Muslim, untuk yang bukan Islam. Kita ambil masa bertafakur, berdoa cara masing-masing.
Tapi untuk yang Islam apa kata, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dan kita niat sedekahkan pahala Fatihah itu kepada Allahyarham si mati, Allahyarham sahabat-sahabat kita yang saya sebutkan tadi dan juga yang lain-lain insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah menempatkan mereka di kalangan orang yang beriman, beramal soleh, mengampunkan dosa mereka, kan, menerima amalan-amalan mereka. Saya malam ni ialah tak nak bawa cerita yang saya sebutkan tadi tu kan, tapi saya nak bawa cerita berkenaan dengan bagaimana saya kenal YB Salahuddin ni sebenarnya. Tuan-tuan, ni cerita saya lah. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman sendirilah. Macam mana tuan-tuan kenal dan sebagainya kan. Ni nak dengar tak apalah. Sebenarnya saya mengenali watak YB Salahuddin Ayub ni, saya tak pernah berjumpa dengan beliau sebelum ini. Sebelum ini saya tak pernah kenal. Kami cuma kenal melalui politik dan saya kenal dia sebab ialah dia pimpinan dalam amanah. Dia orang tertinggal dalam amanah sebagainya. Saya tak pernah kenal beliau secara personal, secara rapat. Dan saya mengenali politik beliau bertahun, daripada dulu, daripada zaman PAS lagi. Dan beliau mengenali saya pun baru tahu beliau mengenali saya sebab saya selalu buat live lah. Dia kata live Iswardi bagus dan sebagainya. Tapi saya nak cerita peribadi YB Salahuddin ni. Saya nak cerita. Malam ni saya cerita, tuan-tuan. Pertemuan kira-kira yang betul-betul saya bertemu dengan beliau ialah dalam satu program di Genting pada masa itu, bukan atas Genting tu, dekat bawah tu. Satu hotel lah di program yang dianjurkan oleh satu NGO lah, dan beliau hadir, YB Salahuddin hadir, dan itulah kali pertama saya berjumpa. Tahun ini juga sebenarnya saya berjumpa. Tapi itu kadang-kadang saya kata itu rezeki. Sebelum saya cerita perjumpaan itu, sebelum ini saya ada masalah bila amanah ada dia incline, dan juga beberapa orang DAP dan juga beberapa orang amanah incline kepada Atok, kepada Mahdi. Saya tembak amanah dan sebagainya. Tapi saya bukan tembak seluruh. Yang saya tak tembak antaranya Salahuddin lah. Salahuddin Ayub ni saya tak tembak sebab dia tak buat statement. Dia macam tu je. Kan masa tu kita kan masa lepas syaratan tu apa semua kan, masih ada di kalangan orang manah yang nak bersama dengan Atok pada waktu itu. Kita tak payah mention names lah. Siapa tahu-tahulah cerita ni. So lepas tu bila dah tersebut Salahuddin ni antara orang yang saya tak pernah tembak. Sebab dia tak pernah pun nak kata setuju tak setuju, tak pernah. So saya nampak politik Allahyarham YB Salahuddin ni lain, tuan-tuan. Tapi saya tak kenal dia lah, saya tak rapat dia, tak pernah jumpa dia dan sebagainya. Sehinggalah satu program di Genting, di kaki gunung Genting tu, di kaki gunung tu, Cameron tu, Genting tu, ada sebuah hotel, dianjurkan oleh sebuah NGO pada tahun ini. Dan saya hadir lah sebagai salah seorang speaker yang memberi talk pada hari tersebut. Dan YB masa tu ke atas, dia tengah bercakap. Saya duduk dekat barisan kedua tau. Dalam barisan kedua tu kan, ialah barisan pertama ni VIP, menteri dan sebagainya kan. Saya duduk barisan kedua lah sebagai peserta dan juga speaker lah. So bila saya duduk barisan kedua tu, ramailah orang lain. Tapi ini saya kata beza YB Salahuddin ni. So masa dalam ceramah tu, dalam dia bagi address cerita, dia panggil audience, dia sebut nama Iswardi tu 3 kali. Sebab topik itu berkenaan dengan social media. So dia kata Iswardi ni kita ambil contoh, Iswardi ni kita kena ikuti, Iswardi disebut. Iswardi. So saya macam, kenapa dia sebut Iswardi? Kan, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Masa tu saya tak dapat jawatan lagi kan. Saya bukan siapa-siapa. Kenapa nak kena sebut Iswardi? Yalah saya ada live, saya buat live sebagainya, itu yalah yang saya buat. Dan dia kata saya ingat lagi, Iswardi antara live yang saya tengok, dia kata. Antara live saya tengok adalah live Iswardi. So, lepas tu dia turun, humble-nya YB Salahuddin ni tuan-tuan. Tapi sebelum dia turun tu, saya nak cerita, saya ada buat rating tau, Saya buat rating. Menteri-menteri yang perform, kalau tuan-tuan ingat saya bagikan first class, second class upper, second class lower, third class fail. Dan saya kata Salahuddin adalah menteri yang first class, saya kata. Beliau sangat perform.
Mungkin sebab itu kot dia suka kan. Tak tahulah. Tak kisahlah. Saya kata sangat perform. Dan ada menteri PKR saya letak third class, ada yang fail. Ni bukan saya nak mengampu menteri-menteri, tak. Saya letakkan secara ikhlas. Tapi saya kata Salahuddin first class. Menteri yang perform. Dia datang dengan idea, dia turun ke bawah, dia check sendiri, dia call, dia tanya. Dia menteri yang bekerja, tuan-tuan. Dan dia perkenalkan, orang nak claim menu rahmah dan sebagainya, dia orang kutuk menu rahmah, orang kata macam-macam dengan menu rahmah. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita bagaimana pengakhiran seorang yang baik. Bernama Salahuddin Ayub ni, pengakhiran yang baik, husnul khotimah. Bagi saya lah, Iswardi Morni claim. Tuan-tuan punya pengalaman, masing-masing punya pengalaman. Bagaimana beliau meninggalkan legasi dalam keadaan harga barang pada waktu itu melambung naik bila kita take over. Dia meninggalkan harga legasi supaya ada penetapan makanan kurang daripada RM5 dengan nutrition yang ada karbohidrat, ada sayur, ada protein dan ada air kurang daripada RM5. Siapa yang mulakan, tuan-tuan? Salahuddin Ayub. Tuan-tuan, dia mungkin tak bagi makan orang miskin secara personal, mungkin ada bagi kan. Tetapi dengan benda itu saja, perbuatan itu saja sebenarnya, dengan membuat ketetapan tersebut, sebenarnya itu adalah satu perkara yang sangat mulia, tuan-tuan. Sangat mulia. Sangat mulia. Bayangkan berapa juta, ratus ribu juta manfaat, pahala yang mengalir kepada beliau sebenarnya daripada perbuatan dan yang sebelum ini dan yang akan datang kalau usaha ini diteruskan lagi. Betapa doa orang yang susah bila dapat menu rahmah, dia dapat makan dengan RM5 tu. Tuan-tuan, kita boleh gelak. Kita boleh gelak, kita boleh perkecilkan usaha dia, kita boleh kata dia macam-macam gimmick dan sebagainya. Tetapi saya bersaksi, tuan-tuan, ada orang yang sangat susah kata terima kasih pada pengenalan menu ramah itu. Dia dapat bagi makan anak, dua anak dia dengan diri dia sendiri, kerana pada dia ada hanya RM15 cukup, dia kata pada waktu itu. Saya bersaksi, kita semua, tuan-tuan, bersaksi bagaimana usaha beliau turun ke lapangan. Dia buat kerja dia. Bila orang kata barang mahal, dia compare price, dia jawab. Dan saya nak cerita pasal peristiwa saya jumpa dia tadi kan. So bila dia berceramah disebut nama saya, bukanlah saya nak bangga orang sebut nama kita, tapi yelah, dia menteri, kita ni siapa je? Kita ni orang biasa je, tuan-tuan. Tak ada jawatan, ahli biasa, penceramah biasa. Dia sebut nama kita, yelah, sebagai manusia kita terasalah bangga dia dalam hati kita kan. Of course lah. Tapi itu akhlak seorang yang walaupun sudah berada di kedudukan yang tinggi, tuan-tuan, tapi dia boleh memandang orang rendah macam kita, saya ni, sebagai someone, ada nilai. Itu nilai seorang yang berakhlak, tuan-tuan. Dan hasil tarbiyah, pendidikan agama yang betul. Inilah dia orang yang berakhlak. Dan saya cerita, lepas tu, lepas dia ceramah, dia turun. Masa dia turun, dia duduk depan saya. Program berlangsung semua, kemudian dia bangun. Yalah, kita dah habis program, saya bangun. Dia bangun, saya bangun lah. Saya tak naklah kacau menteri depan saya. Saya jenis yang tak berani nak kacau menteri, nak tegur menteri, saya tak berani lah. Kemudian dia toleh saya, dia kata, Iswardi, salam. Dia salam saya, salam dia. YB, apa khabar? Terima kasih. First time saya berjumpa dengan dia ni. Tahun ini juga, baru je. First time saya berjumpa dengan dia, dia kata, YB, Iswardi, YB, apa khabar? Boleh saya tangkap gambar tak? Dia cakap dengan saya, Iswardi, boleh saya tangkap gambar tak? Salam hati saya cakap, YB, saya yang patut minta nak tangkap gambar dengan YB, bukan YB nak minta tangkap gambar dengan saya. Allah. Saya kata, YB menteri, saya orang biasa, kenapa YB nak tangkap gambar dengan saya? Tak adalah, Iswardi, you dah famous sekarang, dia kata. Oh, tak adalah, saya tak famous YB, saya buat apa yang saya boleh buat lah. Saya pun ambil gambar dengan YB, saya pun tangkap gambar. Kemudian kami tangkap gambar, tuan-tuan. Kami pun tangkap gambar together. Lepas tu dia tanya, Iswardi, dia kata, dia gambar kami. Iswardi, minta nombor telefon. Dia minta nombor telefon saya. Saya macam, saya pun tak berani nak minta nombor telefon dia, tuan-tuan. Paling kurang pun saya akan minta nombor telefon
pegawai khas ke, setiausaha sulit ke kan. Dia pun bagi nombor telefon. Saya pun bagi nombor telefon saya kat dia. Kemudian dia kata, dia pun miss call. Itu nombor telefon saya, dia kata. Saya pun save nombor dia. Ini gambar saya dalam program tu lah. Dalam program tersebut, saya bergambar dengan beliau. Inilah dia gambar ni. Kemudian, waktu makan, lepas tu petang tu makanlah, dia kata. Tengah-tengah kami makan tu, tiba-tiba dia kata, Iswadi, dia kata, ada seorang ni macam muka kau lah, dia kata. Macam muka kau lah, sini, dia kata. Amanah dia ni pengurusi amanah Pahang, dia kata. Ni. Masa tu dekat tempat makan lah, restoran tu kan. Lepas tu dia suruh kami ambil gambar bersama. Bukan ni. Ini. Kan? Dia suruh ambil gambar bersama. Ni gambar kami. Dia kata, ini macam muka kau lah Is. Dia kata, sini ni, ambil gambar. Saya kata, ya ke macam muka saya? Lepas tu ramai komen dekat situ. Dia kata ada ramai komen lah. Kalau kita baca komen, dia kata pelanduk dua serupa. Dia kata kan, ada macam pelanduk dua serupa, macam-macam lah, sebiji macam kembar. Yalah, macam seiras Selberois. Tak pun orang sangka macam adik-beradik. Tuan-tuan, ni menteri dia menteri, tuan-tuan. Berseluruh dengan kita, baik dengan kita, berbahasa dengan kita. Dia umur dia 61 tahun, tua daripada saya lah. Tapi dia seorang yang berbahasa, yang berakhlak. Dia WhatsApp saya, tanya khabar. Saya pernah lah sekali dia call saya. Saya cakap, dia call saya. Saya call dia balik. Dia call saya balik. Menteri call kita. Tuan-tuan, ni nak cerita lah. Saya ni tak harap menteri nak contact kita, nak ingat kita. Tak apa, tak payah ingat pun. Tapi dalam ramai menteri selain daripada Fahmi Fazil, ni je lah yang menteri yang pernah contact saya. Betul, serius saya cakap. Menteri lain tak pernah contact saya. Apa yang dia tinggalkan, tuan-tuan? Walaupun persahabatan saya dengan dia, kalau kita tengok, persahabatan saya ni 3 Jun. Saya jumpa dia 3 Jun. Ini Julai. Sebulan je saya kenal dia. Tapi Allah bagi saya rezeki untuk berkenalan dengan seorang manusia bernama Salahuddin Ayub ni. Allah bagi saya rezeki berkenalan dengan seorang insan bersama Salahuddin Ayub. Ini benar-benar tarbiyah pas yang tulen, tuan-tuan. Dengan akhlak dia, dengan percakapan dia, dengan rendah diri dia, dengan apa orang kata, humbleness dia, dengan yalah, Saya tak boleh nak describe perkataan tersebut. Ini personal experience saya dengan dia dah. Kalau saya ni Perdana Menteri ke, mungkin orang kata dia mengampu Iswardi sebab Iswardi Perdana Menteri, mungkin lah. Tapi saya siapa, tuan-tuan? Dan saya hanya boleh bercerita tentang pengalaman saya. This is my experience. Ini pengalaman saya. Sebab saya tak boleh cerita tentang pengalaman orang lain. Orang lain ada cerita dia sendiri. Ini saya cerita tentang pengalaman saya. Inilah dia hasil tarbiyah pas yang sebenar. Bukannya maki hamun, bukannya fitnah, tuan-tuan. Orang yang sangat bekerja, inilah dia. Tuan-tuan ingat tempoh hari yang harga barang dikatakan naik tu kan? YB Salahuddin sendiri. Salahuddin sendiri yang turun ke Padang. Kan? Salahuddin sendiri yang turun ke Padang, saya ingat lagi. Pada waktu itu saya nak share, tuan-tuan, WhatsApp saya dengan beliau. Saya nak share sebab yalah, beliau dah tak ada, saya boleh share lah WhatsApp saya dengan beliau kan. Sorry, sekejap. Saya tak boleh share WhatsApp ni. Dia sendiri yang turun ke Padang pada waktu itu. Kalau tuan-tuan ingat dia sendiri yang cek harga barang. Dia sendiri yang pergi periksa
laporan orang. Dia sendiri yang jawab. Yelah, dia ada pegawai-pegawai dia. Dan yang saya paling ralat, tuan-tuan, ini saya paling ralat lah, pada kira-kira minggu lepas, 2 minggu lepas, beliau call saya, WhatsApp lah, beliau call saya. Dia kata, Iswardi, apa kata kita pergi ngeteh, dia kata. Saya kata, saya kata kat dia, YB bila? Dia kata, esok ke? Saya kata, minta maaf YB, esok saya busy. Allah, kadang-kadang tuan-tuan, bila Tuhan bagi peluang, memang saya ada hal, yalah, saya tak boleh nak nafikan saya ada hal pada waktu itu. Tapi yalah, Tuhan tak bagi saya peluang untuk jumpa beliau buat kali tahir, dan rezeki saya jumpa beliau adalah pada program itulah. Kan? Pada program tersebut. Ini WhatsApp saya dengan beliau. Saya boleh tunjukkan bahagian ni saja. Ni lah, boleh lah. Saya WhatsApp beliau. Saya kata, dia banyak lah atas ni. Dia bagi. Saya kata, sekejap baru landing Miri. Dia bagi tahu kenaikan harga Felda dan sebagainya. Kenaikan harga. Please call me back. Dia kata. Sekejap habis, saya baru landing Miri. So dia bagi sebab dia suruh saya explain. Dia kata, the way saya explain, orang mudah faham. Kan? Dia bagi perbandingan harga dan sebagainya. Kemudian saya buat macam ni. Saya kata, inilah YB yang buat kerja, saya kata. Ini adalah video. Sekejap. You kira sekejap. Mana you beza kalau tidak ada diskaun berapa harga dia? Sekejap. Okey. Okey, kita tengok macam mana seorang YB buat kerja, tuan-tuan. Kalau penuh ni boleh kira sekejap. You kira sekejap. Mana you beza kalau tidak ada diskaun berapa harga dia? Sekejap. Okey. Sebagai contoh serama emas bihun yang 3 kilo Disember ada bihun. Sebagai contoh bihun. Sekarang dijual pada RM14.90. Sebelum ini RM15.5. Contoh. Ini bihun ya. Okey, Pet Gold ini. Ya, Pet Gold daripada tahun 2021 sampai sekarang tidak mengalami kenaikan. Kita jual RM28.90. Ini asas rakyat ini untuk kanak-kanak. Adabi, kicap adabi lemak manis. RM4.30. Ini gitu. Yang ini. Tidak berlaku kenaikan melampau. Saji cooking oil 5 kg. Makin turun. Daripada 32 September 22 32.90 sen, sekarang 29.20 sen. Ni. Kalau nak kata bahawa zaman PN tak naik, tapi saya tak main permainan itu Tapi oleh kerana mereka serang kita, okey kita cakap zaman mereka 32.90 sen, sekarang boleh turun sampai RM29.20. Season soya. Ini sebagai contoh ni susu soya RM2.40 sen. Ni rakyat selalu beli ni, tak naik Kara coconut cream santan RM2.80 sen. Putri chili sauce RM2.60 sen. Jadi ini semua pada kadar yang saya rasa semua boleh saksikan masih dijual pada paras harga yang berpatutan dan tidak berlaku kenaikan yang melampau. So ini sebahagian daripada yang saya cuba buktikan kepada rakyat di mana sekalipun. Dan beras pun alhamdulillah kita walaupun bersama dengan KPKM untuk kita buat kuat kuasa, tapi setakat ini memang kita akui memang di beberapa tempat berlaku kekurangan bekalan yang telah pun diambil tindakan oleh bahagian padi dan beras di Kementerian Pertanian. Tapi overall tidak ada krisis berlakunya kenaikan beras. Itu yang saya nak beritahu insya-Allah. Itu mengikutlah. Okey. Tuan-tuan nampak sendiri
a great loss lah bagi saya. Tapi yalah, sedangkan saya kenal beliau hanya 1 bulan je. Tapi kadang-kadang yalah, rezeki bila Allah nak bagi kan. Rezeki ni macam-macam tuan-tuan. Rezeki perkahwinan, rezeki harta, rezeki sahabat kan? Rezeki seorang sahabat. Dan saya diberikan rezeki dapat berkawan sahaja sekejap je dengan Salihuddin Ayub ni. Sekejap je, 1 bulan je. Tapi banyak yang saya boleh belajar daripada beliau tentang seorang pemimpin, tentang seorang yang bekerja. Dan untuk makluman tuan-tuan, beliau di Kedah pada waktu itu sebenarnya adalah untuk kempen. Beliau sedang berkempen, dan sewaktu beliau sedang berkempen, dia masa mual-mual masuk ke hotel, muntah, dan doktor sahkan bawa ke hospital, sahkan dah berlaku pendarahan otak 2 hari lepas. Itu 2 hari lepas. So saya harap siapa-siapa yang take over tempat beliau selepas ini, yang ambil alih, ialah kerja kita, kerja kena teruskan, apa yang kita nak buat kena teruskan. Dan menteri-menteri lain, alhamdulillah insya-Allah teruskan. Tak perlu jumpa Iswardi, tak penting Iswardi ni. Tapi teruskan kerja yang baik ini. Jadikan Salihuddin ni sebagai contoh terbaik. Jadikan beliau sebagai contoh, sebagai motivasi kepada kita untuk melakukan kerja lebih. Bukan menteri je, kita semua ni. Bahawa kalau orang setinggi beliau boleh melakukan tugas sebaik itu, sanggup turun. Orang yang bekerja keras tuan-tuan, dia boleh ambil pendirian untuk nak rehat, duduk, goyang kaki, dah menang kan. Korang pandai-pandai lah korang buat kerja. Tak sempat hari tu kan. Dia dah tak sempat hari tu sebenarnya. Tak sempat. Itulah. Ada banyak program saya rancang dengan beliau, tak sempat. Tapi tak apalah. Bagi saya, yang dah dirancang itu pahala sebenarnya untuk beliau. Pahala. Sangat besar pahala. Macam mana saya nak bantu Sarawak, macam mana saya nak bantu Semenanjung, macam mana kita nak. Banyak sebenarnya. Tapi bagi saya, biarlah itu jadi, orang kata apa, pahala buat beliau. Dan kita ni jadi saluran untuk pahala itu sampai kepada dia. Dan bila saya buat live ni tuan-tuan, bukan saya nak apa. Saya nak tuan-tuan semua turut mendoakan semoga pahala tu juga pergi kepada beliau. Kan? InsyaAllah. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama, kita dah layan dah penjelasan daripada Iswardi Moni, dan kita sangat rasa sedih sangat. Kita kehidupan seseorang tu Allah saja yang tentukan. Jadi kita kena layan dan kita kena ambil pengajaran. Kita nak sangat seperti mana arwah YB Datuk Seri Salihuddin, kita boleh tengok kan, dia pun sakit dalam masa tempoh 2 hari. Dalam masa tempoh 2 hari, sekejap saja. Sekejap, dan Allah mudahkan kematian dia. Kan? Kita pun cemburu, ada sebab setengah orang kematian dia ambil masa bertahun-tahun. Kesakitan yang dia akan alami tu bertahun-tahun. So aku akan berkongsi juga yang ada seorang doktor ni dekat bernama TikTok, selalu dia share kalau macam orang yang jadi kanser otak ke ataupun darah beku ke apa ke, apa yang perlu buat, apa yang akan doktor buat. Jadi sama-sama kita boleh dengar apa kalau macam apa yang berlaku dekat Datuk Seri Salihuddin ni, apa yang perlu buat. Okey, jom kita bersama-sama kita dengar. Kembalinya Datuk Seri Salihuddin Ayub ke rahmatullah. Al-Fatihah. Baik, konten kali ini aku nak kupaskan apa yang jadi dekat Datuk Seri, dan mungkin betul dan mungkin tak betul, tapi harap benda ni jadikan pengajaran buat kita semua, insya-Allah. Aku tak baca medical report Datuk Seri, aku tak baca apa-apa pun, dan aku tak tahu penyakit latar belakang Datuk Seri ada kecil manis ke, darah tinggi ke, aku tak tahu semua benda tu. Tetapi berdasarkan berita yang kita baca, 2 hari lepas Datuk Seri dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahiyah, Kedah. Disebabkan oleh Datuk Seri mengadu pening-pening, mual, sakit kepala. 3 benda tu adalah tanda-tanda
dan terus dikejarkan ke hospital, and obviously CT scan, MRI semua dah buat. Sampailah doktor pakar sahkan Datuk Seri mengalami pendarahan otak. Pendarahan otak weh. Salur darah dekat otak kita ni pecah salah satu sudahlah. Kalau bocor salah satu sudahlah. Kita akan mengalami simptom-simptom pening kepala, mual, lepas tu muntah, boleh pengsan, kadang-kadang boleh menyebabkan sawan. Dan ingatlah, boleh ada simptom stroke sekalipun. Sebelah rasa macam lemah. Pendarahan dalam otak kita panggil sebagai cranial hemorrhage. Kata dari segi simptom ni banyak sangat sebab otak kita ni banyak gila salur darah. Dekat belakang boleh pecah, dekat tepi boleh pecah, dekat depan boleh pecah. Yang kata yang mudah, dekat mana-mana boleh pecah. So kita tak tahu dalam kes Datuk Seri dekat mana dan had mana yang pecah. So ada orang tanya saya, kalau pendarahan otak wajib ke buat operation? Untuk menjawab soalan tu, aku tanya soalan yang paling basic. Kita tengkorak ni keras, betul? Hantara bayangkan kalau dalam ni berdarah, maksudnya peningkatan volume dalam kepala tinggi, betul? Tekanan dalam kepala pun tinggi, betul? Antara bayangkan tisu-tisu sebelah ni menerima tekanan disebabkan oleh pendarahan. Dalam bahasa mudah, selagi tak operate, meningkatkan risiko complication yang banyak kemungkinan boleh berlaku. Stroke, brain tissue death, brain herniation, macam-macam lah aku dah cakap. Senang cerita, nak tak nak memang kena operate dan buang darah beku tu. Darah kalau jadi beku, dia jadi toksik untuk tisu sekeliling. Bahaya, kena buang. So apa punca yang jadi kat Datuk Seri tu? Ada yang cakap Datuk Seri makan durian 3 jam sebelum kejadian. Hak ni, wallahualam aku tak pasti. Tapi apa yang aku boleh habaq adalah yang ada darah tinggi yang kronik mempunyai potensi darah pecah dekat kepala. Okey, geng. Itulah, geng, perkongsian berkaitan Datuk Seri Salihuddin Ayub. Kan? Kita harapkan insya-Allah dia bersama dengan orang-orang yang beriman, dia ditempatkan di syurga insya-Allah. Kan? Semoga anak dan juga isteri dapat bersabar dan alhamdulillah mendapat penghormatan daripada pelusuk, daripada Perlis sampai Sabah Sarawak pun mai bersama untuk proses perkebumian Datuk Seri, alhamdulillah. Dan kita harapkan mendapat husnul khatimah, insya-Allah. Memang kita nampak perjuangan dia. Kita boleh tengok dia meninggal pun di dalam perjuangan sebab dia ada event, dia ada program dekat belah Perdana Kedah. Kebetulan dia ada sekali dia kempen dan tiba-tiba dia rasa sakit kepala, dia balik hotel, dia muntah-muntah. Itulah yang berlaku, yang seperti mana brother tadi cakap. Dan bila operate, kemungkinanlah sebab kalau operation macam berkaitan otak, doktor tu silap sikit je, Allah saja yang tahu. Okey, geng, insya-Allah semoga dipermudahkan keluarga dan anak-anak dia, kan. Insya-Allah. Kita jumpa lagi, boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak, ampak, antok. Assalamualaikum.